Macam mana aku guna? Persediaan sebelum selepas ingat seorang kan? Oh ya ke? Sebelum dah semasa. Sebelum dan semasa. Oh tu je lah kan, yang single punya soalan.
berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, kalimah bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada program kami pada hari ini. Alhamdulillah bertemu kita buat kali pertama dalam program perkongsian tips SPM bagi mata pelajaran Fizik yang bersiaran secara langsung dari Studio Pasteur Media Universiti Malaysia Terengganu. Saya amat mengalu-alukan kehadiran semua, terutamanya adik-adik SPM yang akan menduduki SPM tidak lama lagi dalam program pada petang ini melalui siaran langsung di Facebook Asas Sistem. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Ain Natasha binti Alias selaku moderator anda pada petang ini. Dan saya juga merupakan salah seorang pelajar asas sistem kohort ketiga di UMT. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang panel yang akan juga turut bersama dengan saya pada petang ini. Di sebelah kanan saya ialah panel pertama kita iaitu saudara Nur Farhan bin Yusof. Hai Farhan, apa khabar Farhan? Hai. Khabar baik. Okey, Alhamdulillah Farhan. Dan di sebelah kiri saya pula ialah panel kedua kita iaitu saudari Alina, anak perempuan Panis Selvam. Hai Alina, how are you? Fine, I'm good. Okey Alina. So mereka sebenarnya juga merupakan pelajar asas sistem kohort yang ketiga. Jadi saya mempersilakan saudara Farhan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Farhan. Terima kasih Ain. So, nama saya ialah Nur Farhan bin Yusof, berasal daripada negeri Sarawak, merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Kuching Utara dan sekarang ni saya merupakan pelajar asas sistem untuk kohort ketiga di Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih. Terima kasih Farhan atas pengenalan ringkas itu tadi. Seterusnya saya persilakan pula panel kita yang kedua iaitu saudari Alina untuk perkenalkan diri. Silakan Alina. Thank you, Ain. Nama saya ialah Alina, anak perempuan Panir Selvam. Saya berasal daripada Ipoh, Perak dan saya juga merupakan bekas pelajar SMK Perempuan Methodist Ipoh dan saya juga merupakan pelajar asas sistem Universiti Malaysia Terengganu kohort ketiga. Okey, baiklah. Terima kasih Alina. Okey semua, sebagai permulaan atau pembuka tirai program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama saksikan sebuah tayangan video luahan perasaan daripada murid-murid tingkatan 5 atau yang juga dikenali sebagai Students Form 5 Pro Max ini. Jom kita saksikan. I swear to God, when I first heard this news, I was like at the verge of like flipping the table. I was very well prepared and motivated to like sit for SPM. And then since now it got postponed once again, super demotivated and I'm like, never mind, I'm probably gonna postpone again. I'm probably gonna graduate at the age of 30 maybe. I felt really disappointed. From what was supposed to be ending on November 16th, it's now going to start on February 20th. And I was actually really happy because then I felt like, okay, you know, I have more time. At the beginning of the year, a lot of our teachers were really stressing to us that, oh, you have no time. And it was really freaking me out. And with like MCO on top of that, it was really taking a toll on my mental health. Demikianlah luahan perasaan daripada pelajar-pelajar tingkatan 5 2020 yang terpaksa menduduki SPM pada tahun ini akibat daripada penangguhan SPM pada tahun lepas. Oleh sebab itu, pihak asas sistem UMT cuba untuk membantu adik-adik SPM di luar sana dengan mengadakan program pada petang ini bagi berkongsikan tips-tips atau rahsia-rahsia yang adik-adik perlu tahu sebelum menduduki peperiksaan nanti. Jadi adik-adik jangan ke mana-mana. Pakat ajaklah kawan-kawan yang lain untuk turut bersama-sama dengan kami di Facebook Live ini. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk mengajukan soalan yang pertama saya kepada panel pertama kita, iaitu saudara Farhan terlebih dahulu. Boleh tak Farhan? Mestinya boleh. Okey, baiklah Farhan. Soalan pertama ini berbunyi begini tau Farhan. Okey. Adakah mata pelajaran fizik ni merupakan mata pelajaran yang susah dari sudut pandangan Farhan? Terima kasih saudari Ain. So, secara peribadinya dulu mengikut pengalaman saya sendiri, sewaktu saya Form 4,
saya bukanlah pelajar yang cemerlang dalam bidang fizik. Pada ujian awal dulu dapat grade seingat saya C lah. Lepas tu terus ke pertengahan tahun dapat masih juga C. Lepas tu saya push juga untuk akhir tahun tu untuk dapatkan B+, tapi akhirnya saya dapat B-. So waktu untuk tahun form 4 tu saya anggap subjek fizik ialah subjek killer subjek. So time tu saya fikir tak ada harapan lah untuk skor SPM. Tapi bila pindah ke tahun baru iaitu form 5 waktu 2019 ingat saya. So time tu saya nak ubah mindset yang kita boleh buat semua subjek sebenarnya. So time tu lah saya mengorak langkah, buat beberapa inisiatif untuk ubah balik markah saya yang kira bagi saya teruk lah, tu kepada grade yang lebih baik. Berbantukan cikgu dan rakan-rakan juga kawan ibu ayah saya sendiri. So alhamdulillah pada tahun 2019 tu iaitu form 5, subjek fizik ialah subjek kegemaran saya sehingga saya masuk asas sistem ni. Okey, jadi kalau macam tu, boleh tak Farhan share pada kami keputusan peperiksaan percubaan SPM dan keputusan sebenar SPM Farhan dalam subjek fizik ni? Waktu trial tu dapat A-, lepas tu saya push sikit lagi buat yang terbaik sampai SPM tu. Dia dapat result, alhamdulillah dapat A+ untuk subjek fizik itu. Wah, kiranya hebat lah tu Farhan. Biasa-biasa. Okey, jadi kalau macam tu, apa yang saya boleh katakan, kesusahan subjek fizik ni sebenarnya terletak kepada mindset seseorang. Betul ke Farhan? Betul sangat. Okey, so kalau maknanya kita set fikiran kita ni negatif, maka kita akan dapat negatif lah hasil dia. So kalau kita nak dapatkan hasil yang positif, setlah minda kita ni kepada perkara yang positif. Betul. Okey, dan Alina, kalau tak silap saya tadi, saya ada terdengar yang Alina ada kata bahawa dulu Alina bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist. Betul ke Alina? Ya, betul. Okey, so maknanya dulu Alina semasa SPM, Alina tinggal di rumah ya? Ya, betul. Okey, kalau macam tu boleh tak Alina sharekan kepada adik-adik kepada kami macam mana Alina belajar atau mengulang kaji pelajaran subjek fizik ni di rumah? Boleh Ain? Okey. Subjek fizik dekat rumah. Terlebih dahulu saya akan ceritakan schedule saya lah. So dekat situ kita boleh tengok dekat mana saya belajar subjek fizik tu. Alina seperti biasa, seperti semua pelajar yang lain, pagi 7 sampai pukul 4, 4.30 ke sekolah. So selepas sesi persekolahan ada juga kelas tambahan dan sebagainya. Dan lepas tu pukul 4.30 lebih Alina ke tuition. Dan tuition lepas tuition semua balik rumah pukul 10 lebih. 10 malam ya. So actually walaupun kita sudah belajar, mesti ada slot subjek fizik dekat sekolah, dan Alina juga ke tuition fizik. So walaupun Alina ada belajar fizik dekat sekolah dan juga dekat tuition, Alina juga memang nak belajar fizik ataupun subjek-subjek lain untuk diri sendiri pada waktu malam. So sebab itu saya decide untuk diri sendiri untuk stay up late at night untuk belajar subjek lain berserta dengan fizik. So Alina selalunya akan belajar pukul 10 sampai pukul 3-4 pagi. So subjek fizik merupakan salah satu subjek yang Alina akan buat ulang kaji yang paling awal. Maksudnya paling awal tu kalau saya mula pada pukul 10 atau 11, so maksudnya fizik tu antara subjek yang paling terawal Alina membuat ulang kaji. So subjek fizik ni merupakan satu subjek yang mempunyai banyak calculation. So Alina nak buat fizik untuk calculation ini untuk lebih, apabila saya lebih fresh, apabila minda saya lebih fresh, saya rela nak buat fizik. Dan juga masa ini saya nak mention pasal cikgu tuition saya, Mr. Michael. Mr. Michael merupakan salah seorang guru tuition saya yang saya amat hargai. Walaupun hari ini Mr. Michael tak ada, tetapi dia tetap dalam hati semua pelajar yang beliau ajar fizik. Dan beliau juga telah menjadi salah seorang yang telah berubah mindset Alina untuk lebih
menyukakan fizik dan juga lebih meminati fizik. So itu merupakan cara Alina belajar fizik dekat rumah. Okey. Jadi tadi saya dengar Alina kata Alina belajar fizik pada waktu malam. So adakah Alina nak sarankan kepada adik-adik SPM di luar sana untuk mengulang kaji subjek fizik ni pada waktu malam? Actually tidak. Mengulang kaji ini dia berbeza mengikut individu tersendiri. Ada yang mengulang kaji pada malam, ada yang ulang kaji pada awal pagi. Dia depend on what kind of person you are. Maybe you are a morning person, maybe you are a night person. If you like to stay up at night and if you think you are very alert at night, then you can of course revise at night. Tetapi mengikut mengikut pakar, mereka bagi tahu bahawa at night is not the best time to study. It is better to study in the morning, early in the morning. So, but in my opinion, it depends on the person. Some cannot wake up in the morning. Some feel that they are more alert at night. So, it depends on adik-adik whether you nak belajar dekat malam ataupun you nak belajar in the morning or in the afternoon, mana-mana masa sahaja. Tetapi you must remember that apa yang you belajar itu kena stick in your mind. You must remember it till the end of the day, till the end of your exam. And maybe if you're going to further your study in the same field, you must remember till where you are going. So make sure apa-apa masa saja yang kalau adik-adik nak study, make sure masa itu akan membantu adik-adik untuk kekalkan ingatan itu sepanjang masa yang lama. Okey, thank you very much Alina. Jadi Farhan, saya nak tanya Farhan lah pula ya. Farhan dulu tinggal di rumah bersama parents atau tinggal di asrama? Saya budak-budak asrama. Oh, budak-budak asrama ya. Jadi kalau macam tu Ya. boleh tak Farhan kongsikan juga kepada kami bagaimana Farhan belajar untuk mata pelajaran fizik ni sebelum ni kat Fizik, asrama? Okey. So kalau saudari Alina night person kan, kita morning person. So kita spesifik fizik. So awal pagi tu bangun pukul 4.30 macam tu kan. So ni rata-rata budak asrama lah. Pukul 4 macam tu bangun. Lepas tu kemas-kemas diri, solat subuh semua, makan. Lepas tu pergi sesi PDPC lah. So kalau hari tu ada hari kelas untuk fizik, so untuk saya sendiri, semasa kelas fizik tu berlangsung, waktu tu saya akan fokus sepenuhnya lah. So, kelas fizik tu lah merupakan kelas sumber utama saya untuk belajar fizik. So waktu tu saya takkan main-main lah. Dia lah main-main juga kan, tapi sikit je. Kalau kelas tu kiranya membosankan, so saya akan buat benda-benda yang boleh menghilangkan ngantuk lah. Minum air ke goyang-goyang sikit kan. Lepas tu time kelas fizik tu juga saya penting lah untuk kita tulis nota kan. Tulis nota untuk kita revise balik untuk hari malam nanti. So habis je kelas fizik tu nanti, ni saya sendiri lah. Saya tak akan berborak dengan kawan-kawan lain dulu. So saya akan diamkan diri kejap untuk hadam balik apa yang diajar oleh cikgu semasa kelas pengajaran tadi. So kalau masih ada yang tak faham, saya ni jenis pemalu time tanya kelas lah. So saya akan tanya soalan dah habis kelas nanti. So kalau tak dapat tanya cikgu, tanya kawan-kawan yang bijak begitu lah. So tanya, kalau dah dapat baru puas hati. So lepas tu teruskan jadual yang biasa sampai petang, maghrib. Lepas tu ada sesi prep. Sesi prep ni di mana masa tu untuk study lah, belajar sama untuk study. So masa tu saya ambil peluang untuk revise balik apa yang dah belajar pagi tadi semasa PDP tu. Saya bawa balik ke malam tu untuk check balik apa yang saya dah study. Tak perlu tengok lama lah, cuma tengok dia punya main point semua, tengok sekadar imbas. Sebab bonda pengetua saya dulu pernah cakap yang kalau kita tak revise balik apa yang dah kita belajar selama 24 jam, tendensi untuk kita lupa tu tinggi. Lepas tu saya pegang benda tu, yang itulah saya amal dari dulu sampai sekarang ni. Lepas tu habis je sesi prep, ada solat isyak, lepas tu makan. Kemudian saya ambil lagi masa selepas makan tu, supper tu, untuk revise balik. Tak perlu, bukan untuk calculation lah, untuk benda yang definition tu, untuk tengok balik, untuk kita memperkukuh lagi kita punya ingatan tu. Itu cara saya. Okey.
Okey, kalau macam tu apa yang saya boleh ringkaskan daripada apa yang panel-panel kita bagi tahu tadi, disiplin diri tu amatlah penting, kerana dengan disiplin diri itulah kita mampu buat apa yang orang lain mungkin tak mampu buat, dan it's all depend to ourselves. Adik-adik kena cari masa untuk mengulang kaji berdasarkan kemampuan adik-adik, dan once dah jumpa tu adik-adik kena berdisiplin, which is kena ikut jadual belajar tu. Betul ke Alina dengan Farhan? Betul? Setuju. Okey. Okey, untuk kita teruskan program kita pada petang ni, saya nak tanya pula kepada panel kedua kita. Boleh ke Alina? Boleh? Okey, macam tu saya nak tanya, adakah cara belajar yang dilakukan untuk mata pelajaran fizik ni berbeza dengan subjek-subjek lain? Pada pendapat saya, Ain, Yes. memang berbeza. Sebab masa SPM, Alina ambil 11 subjek. Dan 11 subjek tu dirangkumi oleh subjek yang kategorinya berbeza. Language, calculations, teori, facts dan berbeza-beza. So, fizik dia more to calculation and theory. So, kalau dia calculation and theory, dia punya cara belajar tu dia kena berbeza, kerana cara belajar tu dia more to exposure of questions and also more to a lot of practice. Because apabila kita nak buat sesuatu calculation tu, dia memang kena tahu macam mana nak apply teori tersebut, macam mana nak apply konsep tersebut. Untuk kita tahu macam mana nak apply itu, kena mempunyai banyak-banyak practice. Sebab itu saya rasa untuk belajar fizik berbanding dengan subjek-subjek lain memang berbeza. Sebab bezanya ialah kena mempunyai banyak practice untuk membuat subjek fizik ini. Okey, baiklah Alina. Tadi saya dengar Alina ada sebut pasal pengiraan untuk subjek fizik. Jadi boleh tak Alina kongsikan tips-tips kepada adik-adik SPM kita ni, cara untuk dia mahirkan menjawab soalan-soalan pengiraan fizik ni? Okay, thank you Ain. Okey. Actually boleh. Sebab soalan pengiraan ini memang senang nak attempt. Sebab soalan pengiraan ini, pelajar apabila diorang baca soalan, diorang stres sebab soalan tu panjang dan banyak information dalam soalan tu. Diorang tak tahu mana formula nak guna, mana konsep yang nak diguna. So, cara terbaik untuk jawab soalan-soalan berkaitan dengan calculation, pengiraan, okay, pelajar-pelajar step pertama ialah untuk extract the information. Kalau soalan tu memang panjang, extract the information dulu. Kalau ada tulis, the given time is 3 seconds. Extract that information. T equals to 3 seconds. Okay? Dan lepas tu, diorang maybe bagi displacement. The car travelled from 0 meters to 25 meters. Extract. Displacement ialah 25 meters. Okay. Then lepas tu, baru ke conclusion. Then diorang tanya, what is the acceleration? Okay. Sekarang soalan kita. Acceleration is what? Question mark. So, walaupun kita sudah ada T equals to 3 seconds dan displacement equals to 25 seconds, baru kita boleh tengok formula-formula yang kita ada dan juga konsep-konsep, teori-teori yang kita ada untuk apply mana satu formula yang terbest untuk situasi tersebut berdasarkan information yang kita sudah ada. Kalau contoh untuk cari acceleration, kita juga ada formula V squared equals to U squared plus 2AS. Dekat situ juga ada dah displacement dan sebagainya. So itulah contoh macam mana nak kira, macam mana nak buat soalan pengiraan. Okey, thank you very much Alina. Harapnya tips-tips yang dikongsikan oleh panel kita ini sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik untuk memahirkan diri di bahagian pengiraan. Okey, baiklah. Sebelum kita berehat sebentar dengan menyaksikan sebuah tayangan video, adik-adik bolehlah bertanyakan soalan-soalan kepada para panel kita ini dengan menulisnya di ruangan komen Facebook Live ini. Dan selepas ini saya akan ajukan kepada mereka. Okey adik-adik? Okey, jom kita saksikan video ini. Hey, what are you doing? Physics, why? Dude, you're such a nerd. At least I'm not the one who asks answers from people. Well, actually, I like to know how you do it. It's easy though. Can you just tell me? Well, you just need a piece of paper and list down all the formula from each chapter. That's so easy. How can that actually help? Physics is mostly about formula and theory. Confused right now? Just remember, if you list everything,
you will know the big picture of physics. That's why you won't freak out in the exam, because you know everything. Yeah, I get it. So now, what's the next tips? Maybe you must know how to use all formula. For example, F equal to MA. You must know what F stand for, M stand for, and A stand for. If not, you done, bro. But if I have a really weak basic, what should I do? You need to do a lot of test bank so you can strengthen your concept. If you're weak in your concept, then you cannot answer SPM. And one more thing, you need to do a lot of past year question. Maybe you can start with objective, and if you're confident enough, you can go to structure or essays, then you're good to go. Okay, don't disturb me please. Thanks for the tips, and can you give me the answers for the yesterday homework? I'm gonna smack you now. Alright adik-adik, bertemu kembali kita untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada petang ini. Sebelum kita mulakan balik sesi perkongsian kita, saya ada terbaca satu soalan di ruangan komen yang diajukan kepada panel kita. Jadi soalan pertama yang ditanya oleh pemilik akaun Facebook yang bernama Muhammad Anif, ini berbunyi macam ni. Saudara Farhan, macam mana nak kuatkan penghafalan formula-formula fizik ini? Dan saya rasa sememangnya jelas lah, ini ditujukan buat Farhan. So macam mana Farhan? Terima kasih Ain dan saudara Anif. Okay, so bagi saya ada dua cara. Yang pertama sekali, untuk ingat secara peribadi, kalau saya nak ingat formula tu, masa kelas lecture, guru-guru ataupun lecture akan bagi formula yang terlibat dalam chapter ni. So time tu jugalah saya akan hafal. Dia kalau contoh formula dia macam V equal to U80, tak perlu lagi kita ingat V equal to U plus 80. No, just anggap buat already memorize lah benda tu. Tu membantulah sedikit. Lepas tu nak memantapkan lagi kita punya hafalan formula ni, kita boleh buat soalan yang melibatkan formula tu 2-3 kali buat soalan tu, kemudian dia auto ingat, insyaAllah. Lepas tu dah ingat formula tu, jangan buat sebut perkataan yang kurang elok, sebab benda tu yang akan mengakibatkan kita punya hafalan lah. Sebut benda baik, insyaAllah akan ingat selamanya. Okey, jadi saya harap soalan tu telah terjawab ya, betul kan? Ya. Okey, baiklah saya nak teruskan soalan ni kepada Farhan juga. Boleh ke Farhan? Boleh, silakan. Okey, pada pandangan Farhan kan, belajar sendiri ke belajar secara berkumpulan lebih efektif atau lebih berkesan? Okey, terima kasih saudari Ain. So, kalau saya sendiri, masing-masing belajar sendiri ataupun belajar secara berkumpulan tu memberi kebaikan dan kekurangan tersendiri. So, kalau kita pilih untuk belajar sendiri, kelebihan dia dalam contoh, dalam masa 2 jam dah boleh cover dah semua satu topik. Tapi kekurangan dia, tendensi kita nak ngantuk satu, kan? Lepas tu tendensi kita kalau kita tak faham, dah kita belajar seorang kan, tak ada member nak tanya kan. So tu buat kita punya pemahaman tu tergantung lah. So dia tu lah yang kekurangan dia. Kalau belajar secara kumpulan pula, kelebihan dia, kita boleh berdiskus kan, berhujah, memberi pendapat, menerima pendapat, bertukar-tukar pendapat. So dia akan memantapkan lagi lah kita punya pemahaman terhadap subjek tersebut. Tetapi kekurangan dia mengambil masa. Mungkin dalam 2 jam tu satu topik je boleh cover. Padahal kalau kita belajar sendiri boleh cover 2, 3, 4 subjek satu topik kan. So bagi saya, cara yang saya pilih ialah pertama sekali, belajar diri sendiri dulu. Cukupkan ilmu kita dalam dada kita ni. Dah mantapkan persiapan kita, dah siap, nanti dah kira macam ready, baru kita next proceed to the group discussion. So kalau kita tak siapkan kita punya ilmu dalam diri sendiri ni, macam mana kita nak berdiskus kan? Nak bincang apa je. So yang terbaik ialah bagi saya, kita belajar diri sendiri dulu. Dah siap semua tu, kita boleh proceed ke group discussion.
Gitulah. Okey, jadi apa yang saya boleh ringkaskan daripada apa yang Farhan bagi tahu tadi itu ialah sebenarnya ia terpulang atau terletak kepada pendirian dan pandangan masing-masing. Namun yang pasti kedua-duanya ada baik dan buruknya. Betul? Betul. Okey, jadi untuk dapatkan yang terbaik kita kena elakkanlah daripada yang buruk itu. Okey, so kalau macam tu untuk soalan yang seterusnya, boleh tak saya nak minta Alina untuk Alina kongsikan apa yang Alina lakukan sebelum dan semasa menduduki peperiksaan bagi subjek fizik ni. Okay, thank you Ain. Alright. Sebelum dan juga semasa menduduki peperiksaan fizik, saya mula dengan sebelum memulakan peperiksaan fizik, dan saya punya preparation ialah mostly saya akan buat banyak soalan. Saya punya range soalan tu memang banyak dan dia terdiri daripada past year question, trial paper, dan juga kalau adik-adik memang rajin Google worksheets dalam Google, memang ada banyak website dan juga blog guru-guru cemerlang dan juga guru-guru fizik yang memang mereka buat soalan khas untuk pelajar SPM. So memang kalau adik-adik memang rajin nak Google benda-benda begitu, memang bagus sebab Alina dulu pun memang Google begitu, dan juga Alina punya range soalan tu memang banyak, dan memang banyak sebab dia past year question, trial paper dan juga worksheet begini. So memang kalau kita buat soalan dengan formula, dengan teori, semuanya memang akan kekal dekat kepala sampailah peperiksaan SPM. Dan juga semasa peperiksaan SPM, pertama kali lepas dapat kertas soalan, tenang dulu. Jangan nak belik-belik kertas, nak tengok soalan macam mana, soalan susah ke, senang ke. Jangan. Dapat kertas soalan dulu, tenang, doa, and then buka. Jangan tengok soalan-soalan dulu, tengok formula sheet dulu. Apa yang Alina used to prepare ialah, apabila tengok formula sheet, kita ada yang formula yang ada dalam formula sheet, ada yang tiada dalam formula sheet. So apa yang adik-adik boleh buat ialah semasa peperiksaan, ambil 1 minit 2 minit untuk list down formula-formula yang tidak ada pada formula sheet. So memang penting apabila adik-adik buat begitu, sebab ada yang tidak hafal segala formula tersebut. Apabila tidak hafal formula-formula tersebut, nanti susah. Nanti apabila soalan ada yang formula-formula yang tidak ada dalam formula sheet, nanti gabrah apabila buat soalan tersebut. So better adik-adik take 1 minute or 2 to write down all the formulas which is not in the formula sheet. So it is a very good preparation in my opinion. And saya rasa itu saja kot Ain. Okey, terima kasih Alina. So dengar tak adik-adik, banyak sangat pena kita lakukan di saat-saat akhir sebelum menduduki peperiksaan ni. Okey, sebelum tu adik-adik, apa kata saya nak bagi pesanan lah apa kata adik-adik tekan butang like dan share Facebook Live ini, dan jangan lupa untuk like Facebook Asasi STEM UMT ini ya. Jangan lupa skip. Okey, baiklah. Jadi macam ni, saya nak teruskan lagi dengan tadi ada perkongsian tentang semasa peperiksaan kan. So saya nak tahu, boleh tak saya nak tahu paper fizik ni sebenarnya ada berapa paper? Ada berapa soalan kertas? Boleh. Paper fizik ini merangkumi 3 paper. So paper 1, paper 2 and paper 3. Ini sepatutnya adik-adik sudah tahulah. So kita ulang sahaja balik. So paper 1 ialah objektif, okay, dia ada 50 soalan. Dan paper 2 kita ada section A, B and C, semua subjektif. Dan paper 3 ialah paper practical, amali. Dia merangkumi questions based on experiments, graphs, dan juga dia test your skill on baca, measurement dan sebagainya. So itu merupakan 3 paper yang ada pada subjek fizik. Oh, dikira banyak tu, sampai 3 paper. So alang-alang Alina dah sharekan format kertas, boleh tak saya nak minta Alina terlebih dahulu untuk sharekan kepada adik-adik cara-cara untuk menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2? Boleh Ain. So kertas 1 ialah kertas objektif. So kertas objektif ni dia lebih kepada calculation, definition
dan juga cara calculation dan definition ini dicampur dan cara you boleh prove the theory dan the concept dalam fizik yang kita belajar selama form 4 and form 5. Itu merupakan soalan-soalan yang terdapat dalam paper 1 fizik. Dan saya juga recommend untuk pelajar menggunakan 1 hingga 1.5 minutes untuk jawab soalan-soalan paper fizik tu. I mean setiap soalan agihkan masa 1 to 1.5 minutes only. Sebab kita ada 50 soalan dan masanya terhad juga 1 jam dan 15 minit sahaja. So better untuk pelajar make sure tahu, okay, ini yang time yang saya perlu ambil untuk jawab soalan-soalan tersebut. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau susah, jangan stay dekat soalan tu fikir. Jawab yang senang-senang dulu. And then lepas tu continue dengan soalan-soalan yang susah. Sebab kita tak nak bazir masa. Itu untuk paper 1. Untuk paper 2 pula, paper 2 juga sangat senang. Memang pelajar harus tahu definisi, harus tahu formula-formula semua dan harus juga tahu untuk relate the concept. Contohnya kalau this factor increase, this factor akan decrease. Kalau this factor increase, this factor also increase. So, relation seperti itu sangat penting untuk adik-adik tahu. Dan sebagai bekas pelajar SPM, saya juga telah menyediakan satu video untuk adik-adik tahu pasal tips-tips untuk jawab soalan paper 2, khususnya bahagian B, khususnya section B in paper 2. Mari kita menayangkan dengan sama-sama. Ayo. Paper 2, Physics paper from Melaka trial paper. Okay, kita tengok soalan section B. Soalan section B kita ada 2 soalan. Pilih satu. So, ini tips kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. So, kita baca dulu soalan. Diagram 10.1. This one. Wave patterns of the vector waves before and after passing through the small gap. Okay, 10.2 wave patterns before and after the gap besar, gap kecil, kita kena tengok. Okay, small, big. Okay. Then, tengok soalan nombor 1. Name the wave phenomena shown in diagram 10.1 and 10.2. Ialah diffraction of waves because wave pass by the gap and ada changes in the pattern. So this is diffraction of waves. Okay, ini soalan senang sahaja. Later we will see the tips for soalan number 2 and number last C. So 10.1 and 10.2, soalan number 2. Compare the wave patterns before through the gaps, the wave patterns after through the gaps, and the wavelength before and after passing through the gaps. Relate the size of the gaps and the wave patterns. Deduce a relevant physics concept regarding the wavelengths in this situation. So, kita highlight our points. What we need is the wave pattern before point number 1, the wave pattern after point number 2, the wavelength before point number 3, and wavelength after point number 4. And relate the size and deduce ialah point number 5. Sebab tu dapat nak markah 5. So kalau kita tengok, deduce tu macam conclusion. Conclusion tu macam mana kita nak tulis, lalu kita relate ada 2 benda. Okay, we say it's either increase or decrease and increase or decrease. Okay, kita ada point number 1 here, point number 2 here. So in this case, to write the conclusion, kita perlukan size of the gaps and the wave pattern. So maksudnya number 1 will be size of the gaps. Number 2
will be the wave pattern. Ini adalah untuk conclusion. Okay. So, ke sini. So, seperti dekat soalan di atas, I will give very short answers. Okay, sebab kalau jawapan adik-adik boleh tulis dengan sendiri. Ini kakak bagi yang answer secara simple je lah. Okay. Sebab nombor 1 kita tengok our point is compare the wave patterns before. So, wave pattern before adalah 10.1 and 10.2. Okay, wave pattern before the gap. Wave pattern before the gap in 10.1 and 10.2 is the same. Okay, kita tengok sama je. And then in number 2, our second point ialah wave pattern after through the gaps. So after dekat 10.1 is circular and 10.2 adalah slightly bent at the ends. Okay. And then kita juga ada point nombor 3. Okay. Wavelength before in 10.1 and 10.2 is the same. And kalau kita tengok point number 4, wavelength after in 10.1 and 10.2 remain the same after the gap. So actually soalan ni yang sangat senang disebabkan kita hanya compare these two diagram. Compare sahaja. So compare kita akan dapat jawapan untuk soalan A part 2. So let's look at our last point untuk dapat 5 markah. Ialah deduce. Deduce tu masuk conclusion. So saya sudah bagi tahu macam mana nak tulis conclusion tersebut. So kita tengok. Kita ada 2 point. Nombor 1 ialah size of gaps. So, kita tengok diagram di atas. Kalau size of gap increase, the wave pattern also increase. Sebab wave pattern tu dia akan jadi lebih, kalau size of gap tu increase, dia punya wave pattern tu decrease. Maksudnya, kalau gap tu besar, dia punya wave pattern tu jadi less obvious. Kalau gap tu kecil, dia punya diffraction is very obvious. So, kalau size of gap increase, the wave pattern decrease. Okay, so this is your deduce. So, jawab ada 5 point ini dapat 5 markah secara senang-senang sahaja. Okay, let's move on. So, harapnya faham macam mana nak jawab soalan ni. Kita akan move kepada soalan yang kedua. Soalan ini saya takkan explain sebab soalan ini konsep dia sama macam soalan nombor pertama tadi yang saya sudah explain. I want to focus more on soalan C. Okay. Soalan C ini selalunya diorang suruh. Soalan C ini dia, okay, let's read the question first. Diagram 10.4 shows a tsunami warning system located at the sea to detect tsunami in advance and issues warning to the shore region. Maksudnya dia detect and send to the region. Okay. So we read the question more.
So kita boleh tengok dekat sini dulu, okay. Dia ada detection buoy yang sudah anchor kepada the bed of the sea, okay. Dia ada receiver, detector dekat receiver, okay. Dia adalah satu cycle. Okay, dia akan pergi kepada shore region untuk pegawai-pegawai nanti ambil tindakan yang lebih lanjut. So, Indonesia's system fell out of service in 2012 because the detection buoys were no longer operational. Suggest modifications that can be made to the system so that it can work effectively to detect tsunami due to earthquake or volcano eruptions. Okay, ini adalah point yang sangat penting. Highlight all the points. State and explain the modifications based on the characteristics of material. Point number 1, which is used for detection buoys and anchor. Point number 1, tapi kita kena bagi untuk dua jenis elemen dalam detection buoys itu. The components underwater, okay, components underwater to detect tsunami, and the communication components to give warning. Maksudnya dekat sini seperti saya sudah bagi tahu, detect tsunami and pergi kepada shore region. Itu merupakan communication component. We want that cycle. So, kita usually cikgu-cikgu pun dekat sekolah sudah ajar, kita kena buat 10 markah ini adalah untuk modifications and explanation. Okay, so kita selalunya buat table. Dalam exam, buat table juga supaya senang nak tengok. So, first kita ada modification. Okay. And then kita ada explanation. So, kita nak explain apa modification yang kita buat tu. Kenapa kita nak buat modification tersebut. So, first one is characteristics of material for buoys and anchor. So, kalau tengok diagram di atas, kita ada anchor. Anchor tu is at the seabed. While the buoy, dia sedang float atas air. So, kita sudah dapat idea daripada diagram tersebut juga. So, our first point, let's guna buoy. Buoy tu dia ringan sebab tu dia float. So, kalau dia harus float, dia kena low density material. Maksudnya dia kena light. Okay. So, explanation adalah dia adalah light and can float easily. So, I rasa dia sama macam kita pergi swimming, kita ada float kan? Sama je dia punya konsep. Dia kena light so that kita boleh float. Apa-apa yang kita letak dalam detection buoy tu boleh float. Sebab tu kita nak buoy tu made of low density material. Kalau low density, kita kena tahu that it is very light. So, kita boleh juga target buoy. Sekali lagi, buoy tu kita boleh juga katakan made out of strong material. Sebab dekat ocean, we have strong wave currents. Okay, wave currents kita strong. Kalau wave current kita strong, kita kena withstand ocean water pressure. Okay. Supaya dia takkan pecah lah. Bocor ke. Ataupun pecah. Okay. Senang kan soalan ni. Okay. Later. Kita juga ada. Okay. Kita kena ada nombor 3. Our anchor. Kalau tengok diagram di atas, anchor tu dia dekat seabed kan? Seabed. Seabed maksudnya dekat bawah lah. Ini anchor. So, anchor tu kalau dia harus sink. So, kalau dia harus sink maksudnya dia kena heavy. Heavy material
atau high density material. Okay, so that it will sink and stay in the place. Okay, itu reason dia. And then we have number 4. Number 4 kita ada ialah detector. Sebab dia orang kata detector, tak semestinya kita harus tahu nama detector tersebut. Okay, sebab kita masih student, so kita tak perlu tahu nama detector tersebut. So, kita hanya tulis detector. Okay, dan reason dia adalah untuk detect, what do you call that? Earthquake activities. Sebab sebelum tsunami, sure ada earthquake activities underwater. So, kita tulis begini, detect earthquake activities. Itu sahaja. And then, nombor 5, kita ada ialah communication. So, communication maksudnya kalau detect, kita perlu mempunyai receiver. Sebab kalau sudah detect, tapi orang tak dapat detection tu, untuk itulah kita harus mempunyai receiver untuk dapat apa yang detector tu sudah detect. So, receiver adalah untuk receive signals from detector. So, dekat sini detector tu dia ada, receiver tu dia ada manual, dia ada satellite, boleh je mana-mana. Tengok diagram tu kita sudah dapat dah jawapan. Apa yang saya tulis ni sudah ada dekat situ. Satu, tengok buoy ni float. Second, ini sink. Tengok diagram sudah dapat semua jawapan. Dekat sini, tengok ni. Ini ialah detector. Okey. Ini receiver. Cantik-cantik dapat 10 markah dalam soalan ini. So, ini merupakan soalan yang saya paling suka sebab memang dia gunakan common sense. Dan lagi pun, adik-adik pun kan tengok movies dan sebagainya. Dalam movie, sure ada anchor. Dalam movie, sure ada buoy. Orang tenggelam, ada buoy juga. Kalau nak hentikan kapal, diorang jatuhkan anchor dalam ocean. Kapal tu akan berhenti. Dan ada juga detector. Kalau detect, sure. Ada tengok dalam movie juga. Diorang receiver tu akan sampai dekat satellite dan sebagainya. So, ini merupakan real life application. Apa yang kita tengok dalam sekeliling, kita apply sahaja dalam. Okay? Sama macam bilik-bilik, kita pergi bilik shopping complex ke apa, tengok ada fire alarm. Fire alarm tu dia sejenis detector. Walaupun dia detect, akan ada receiver. Kalau dia detect, tapi macam mana dia nak bagi action? Sebab tu dia ada receiver. Okay, kita detect sudah ada smoke. So, dia akan hantar kepada receiver. Okay, receiver kata, okay, keluarkan air. So, itu yang kita sedang gunakan dekat sini. Dalam kes ini, receiver tu dia pergi kepada satellite dan kepada maybe control center. Dan lepas tu, tindakan-tindakan lain boleh diambil. Seperti, officers, diorang boleh alert Jabatan Meteorologi nak suruh people evacuate ke. Begitulah kita punya this one. So, soalan section B adalah begini. Okay. Soalan section C pun sama. Soalan section C pun dia kena ada 2 soalan. Pilih satu. Dan soalan section C pun gunakan method yang sama. So, ini merupakan soalan part A tadi untuk soalan yang sama. Okay, this is waves and oscillation punya topik. And then kita ada part B, which is bagi the modification and explanation. Okay, kalau section C, saya tulis juga. Kalau section C
ada juga 2 soalan. Kita pilih satu. Dan section C juga ada soalan seperti diorang ada satu komponen, for example fire detector. Okay. Diorang ada 4 jenis fire detector. A, B, C, D dengan karakteristik yang berbeza. Kita kena pilih fire detector with the best characteristics. Okay, maksudnya dia kena ada detector yang macam mana, dia kena ada receiver yang macam mana, okay, dia kena ada made out of material macam mana, light ke, heavy ke, color dia macam mana dan sebagainya. So, ini merupakan soalan contoh section C dan mereka juga akan suruh kita conclude atau give reasons. Okay, why you chose A ataupun why you chose B. So, dalam give reasons tu, okay, tulis balik semua karakteristik. Okay, A ada karakteristik ini. So, dapat 10 markah dekat situ. So, senang je untuk dapat markah dekat paper 2, section B dengan section C. Sebab each carry 20 marks. Okay, buat benda ni, table ni dekat section B dengan section C sudah dapat 10 markah. 10 markah. So, out of paper 2, out of 40 marks, sudah dah dapat 20 markah. Kalau buat table ini dengan idea yang betul. Idea tu guna idea diri sendiri. Idea tu real life application saja. So, dapat 20 markah dekat situ. And then, dengan soalan-soalan seperti yang part A tadi, compare using the diagram, dapat lagi 10 markah. Dapatlah 30 out of 40. Dan yang lain tu, boleh je. Memang kalau memang semua sudah prepare, dapat 40/40 dengan best. Okay? Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, thank you very much Alina for the video. Jadi saya harap video yang disediakan itu sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik dalam menjawab soalan kertas 2. Betul tak Alina? Betul. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan balik perkongsian kepada adik-adik SPM di luar sana, kita mulakan dahulu dengan menjawab soalan yang ditanya di ruangan komen dulu ya. Boleh tak? Okey. Dan saya rasa kan, Farhan ni memang ramai peminat lah. Nak tahu tak kenapa? Apa? Sebabnya kan, soalan yang ditanya ni di ruangan komen ni dituju khas buat Farhan juga daripada pemilik akaun Facebook yang bernama Ain Najwa Nazihah. Di mana soalannya berbunyi macam ni tau. Saudara Farhan, macam mana nak sentiasa konsisten untuk belajar? Okey, terima kasih pada saudari Ain dan saudari Ain Najwa Nazihah. Okey, so cara saya sendiri untuk konsisten dalam belajar yang pertama, untuk saya sendiri, saya nak mengekalkan legacy saya sendiri lah. So, bagi saya dah buat terbaik semasa UPSR, dah buat terbaik semasa ketiga, dan SPM ni nanti saya nak buat yang terbaik juga. Saya nak habiskan career ataupun legacy saya sebagai seorang pelajar ni dengan kejayaan yang manis lah. So, tu yang buat saya konsisten lah. Saya nak maintainkan legacy saya tu. Lepas tu, yang kedua ialah ingat orang tu kita lah. Mak ayah kita kan, kita belajar jauh-jauh. So, takkan nak bawa dengan tangan kosong kan. Mak ayah kita akan suatu benda yang tak minta duit, cuma minta kita menjadi orang yang berjaya lah. So, yang ketiga, cara saya untuk konsisten belajar is dengan ni lah, untuk masa depan kita sendiri lah. Kita nak hidup kita di usia dewasa nanti dengan kehidupan yang lebih baik. So, baik kita susah-susah sekarang, nanti dekat bila dewasa nanti kita jadi akan lebih senang insyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih Farhan atas perkongsian itu. Jadi tips untuk menjawab kertas 1 dan kertas 2 dah pun dikongsikan. Jadi untuk kertas 3, boleh tak saya nak minta panel pertama kita iaitu saudara Farhan untuk berkongsikan tips-tips untuk menjawab kertas 3. Boleh tak Farhan? Semestinya boleh. Okey, kalau macam tu teruskan Farhan. Okey, adik-adik boleh tengok kat skrin tu. Okey, so ni ialah contoh soalan paper 3 di mana soalan paper 3 ni ada dua bahagian, section A dan section B.
Section A ada 2 soalan yang wajib kita jawab. Kemudian Section B ada 2 pilihan soalan tapi kita kena pilih satu. So overall mark untuk paper 3 ni ialah 40. Kenapa saya nak terangkan paper 3 ni? Sebab paper 3 ni lah adalah salah satu kertas yang membantu saya sendiri untuk score well in physics. So it's very technical. Dekat sekolah saya dulu dia ada kan, kita tahu ada pelajar tahap tinggi, rendah, sederhana dan lemah kan. So macam mana cikgu-cikgu dekat sekolah saya dulu nak bagi angkat budak-budak, tarik budak-budak lemah ni untuk naik ke atas. So dengan bantukan mantapkan dengan paper 3 ni. So kita tengok soalan ni. So bab kata pepatah Melayu kan, kalau aku bagi kamu makan ikan, kamu akan makan sehari. Kalau aku ajar kamu untuk memancing, kamu akan makan setiap hari ikan tu. So hari ni saya tak nak ajar bagi jawapan, tapi saya ni nak ajar macam mana nak jawab soalan ketiga. So tengok soalan. So yang pertama sekali buat apa? Kena baca bismillah dulu. Lepas baca bismillah baru dapat jawab soalan. So tengok soalan, baca dengan baik-baik, bawa highlighter. So bring your highlighter so you can highlight what is the main information given. So tengok sini sudah highlight awal-awal. So a student carries out an experiment to investigate the relationship between density of liquid and different level of coloured water. So dekat sini dah ada dah MV, manipulated variable, dengan dia punya responding variable. So nanti confirm soalan akan tanya what is the manipulated variable, what is the responding variable. Ni dah jawapan dah ada dah. Sebab tu dia senang. Dua-dua markah free lah. Okay, so kita tengok soalan Okay, soalan 1. Biasanya dia akan suruh kita isikan ukuran berapa ke dalam wang jawapan. So sebab tu saya kata tadi soalan ni senang. Sebab jawapan semua dah bagi, tinggal kita nak transfer dengan kaedah yang betul je. Pertama sekali, the main thing that is very important to answer this question is, pertama, kena tengok unit. Sebab fizik ni tak boleh lari dari unit. Salah unit, salah lah jawapan. Lepas tu tengok decimal places dia. Pertama tengok unit. Kedua, kita tengok decimal places je. Okay, so dalam ni tengok unit sentimeter dia bagi. Okay, so tengok decimal places 2 tepat puluhan kan. Semua ni 2 puluhan. So jawapan dia nanti mesti yang 2 tepat puluhan juga. Okay, so kalau dia bagi time stopwatch, kita tahu dia punya decimal places is 1. Kalau burette, kita tahu dia 2. Okay, so kita pindah soalan. Alright, soalan seterusnya. Tengok dah highlight kan. Ada manipulated variable, responding variable. Jawapan dah ada kat soalan. Just tinggal nak copy paste je. Sebab tu mudah. Kemudian tengok constant variable. Kita nak tengok hubungan antara, kalau diberi formula A equal to BC, kita nak tengok hubungan A dengan C, kita mesti constantkan B. So B ni make sure di dalam physical quantity. Kalau adik-adik jawab contoh jawapannya type of material, auto salah. Auto salah. Sebab apa? Type of material is not a physical quantity. Physical quantity is a quantity that we can measure. Okay, so in order we want to answer the constant variable, we have to make sure the answer is physical quantity. Alright, so dalam case ni, dia punya constant variable is ni, yang saya bulatkan ni, same depth of immersion. So seterusnya, kita balik soalan Kalau adik-adik tahu, boleh tanya dekat ruang komen. Alright, kita pindah pada soalan yang kedua. Saya nak ajar soalan yang wajib kita betul, yang di highlight ni. So tengok, state the relationship between R and 1/I. So biasanya soalan ni dia akan bagi graf. Graf ni ada dekat sini. Ni. Kalau graf dia tergantung sentiasa ambil pembaris, kita extendkan ni pembaris ni, garis ni. Ni salah lah. Tapi kalau dia accurate, dia melalui kosong. So untuk menjawab soalan paper 3 amali, kita kena kenal pasti ni graf apa. Ada banyak graf kita belajar kan. Kalau ni graf yang pertama kalau dia melalui kosong, dia punya graph is directly proportional. Let's say I give here is Y and here is X.
So Y is directly proportional to X. Kalau graf dia begini, it is increasing linearly. Okay, increasing linearly. Y is increasing linearly to X. Kalau graf dia sebegini rupa, ni kita panggil sebagai decrease linearly. So ada yang satu lagi begini. Macam mana ni? So ni kita panggil sebagai inversely proportional. Y is inversely proportional to X. So kalau kita dah tahu jenis-jenis graf yang dibagi dalam soalan, kita dapat jawab. So kalau contoh soalan ni dia melalui kosong kan, so soal jawab kita boleh jawab lah. So between R and 1/T. So R is directly proportional to 1/T, like that. So this question determine the value of R when I is equal to 0.25. Jawapan ada kat graf, tinggal kita nak plot je, tinggal kita nak baris je lagi. Contoh sini, let's say lah 0.5 dekat sini. Kalau lah jawapan di sini kan, kita just bawa dia macam ni je. Ni nanti dia punya jawapan. Ini secara kasar lah. Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang terakhir iaitu soalan pilihan, eksperimen. So benda yang adik-adik wajib betul, sebab benda ni macam bonus mark lah. Benda yang saya highlight ni. Yang pertama sekali, suitable inference. Inference dia ada method dia nak buat. RV depends on MV. RV, MV boleh kita tengok kat ruang soalan. Okay, so lepas tu hypothesis, dia ada kaedah dia. Yang kaedah dia tetap untuk jawab soalan tu. As MV increase, like say like increase, RV also increase, like say like that. Okay, beginilah dia punya ni, rangka jawapan dia. Tinggal nak isi lagi MV, RV tu apa. Okay, so seterusnya, the M of the experiment. Dia ada rangka jawapan dia, sebab tu mudah. Tapi just pindah masuk jawapan dia. To investigate the relationship relationship between MV and RV. Dapat tahu MV, dapat tahu RV, dapatlah jawab soalan ni. Begitu dengan variable in the experiment. Maaf ya tulisan cakap. Okay, variable in the experiment. So kalau adik-adik dah tahu MV, RV dia, constant dia, dapat markah percuma. Biasanya yang the list of apparatus material, arrangement of apparatus, procedure is the most killer question lah dalam soalan paper 3 ni. Okay, so yang terakhir, yang dua terakhir ni, the way to tabulate the data is very simple. You have to draw the table. Begini. Okay, draw the table, and then you label what is the MV and what is the RV. Then you get the mark. Begitu, tak perlu isi pun. So last kali, the way to analyze the data, you have to draw the graph like this. Y is the responding variable and x-axis is manipulated variable. Then you get mark. Okay, so gitu je, easy peasy. Gitu. So tu lah sharing saya tentang paper 3 ni. Okay Farhan, thank you Farhan. Sebelum kita mengakhiri program kita pada petang ni kan, Farhan tadi ada minta untuk siapa-siapa tanya soalan dekat komen kan. So saya ada terbaca satu lagi komen di mana komen ni diajukan kepada Farhan juga. Kena ni. Okay. So pemilik Facebook yang bertanyakan soalan ni bernama Amar Nazir, di mana soalannya ditanya, Saudara Farhan, ada tips tak untuk bangun awal pagi untuk study? Okay, so terima kasih kepada Ain dan saudara Amar. Okay, so ada beberapa cara yang kita boleh buat. Yang pertama sekali, jangan makan benda berat pada waktu malam tu. Kita nak bangun awal pagi esok, malam tu jangan makan macam kita sama makan Maggi kan.
berat mana tu. Tu yang membuat kita susah nak bangun untuk keesokan hari paginya. Lepas tu kita ada biological clock. Badan manusia ni is very complex and very very interesting because what dulu masa kat asrama saya tak bergantung dengan alam pun. Dekat asrama waktu universiti baru saya bergantung dengan alam handphone. Tapi time saya asrama dulu saya just bergantung dengan niat sendiri. It's very 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 mujarab. You set minda you, aku nak bangun awal esok pada jam 4.30. Let's say 4.30. InsyaAllah dengan izin Allah esok pagi akan mudah bangun. Ambil wuduk dulu, niat pasang mindset ni, jangan fikir apa lagi, kosongkan fikiran, esok pagi bangun. Tak percaya boleh cuba. Saya dah amalkan sampai sekarang. Okey, baiklah. Terima kasih Farhan atas perkongsian itu. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri program kita pada petang ini, saya persilakan saudari Alina terlebih dahulu untuk memberikan nasihat atau pesanan kepada adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM ini. Silakan Alina. Okay, thank you Ain. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan kepada para pelajar iaitu good luck untuk menduduki peperiksaan SPM dan amalan yang harus dipraktikkan sebelum peperiksaan SPM ini ialah terlebih dahulu jaga kesihatan diri dan juga kebersihan diri dan juga jaga hubungan dengan Tuhan, ibu bapa, guru-guru dan juga rakan-rakan sekalian. Kalau ada yang gaduh dengan ibu bapa, kalau ada yang gaduh dengan kawan-kawan ke apa, pergi minta maaf, okey? Pergi minta maaf dan explain dekat mereka, saya pernah gaduh, saya minta maaf dan saya minta blessing daripada beliau ke macam mana. Dan lepas itu saya nak bagi tahu SPM ni is just a stepping stone. Just a stepping stone for you to live your schooling life and to enter into a different phase of life. University, college, a much more of an independent life but also still a learning process. Just a stepping stone untuk anda pergi ke phase yang lain. So it is not the end of the world. You have so much time to go. So kalau tiba-tiba mesti ada yang target nak A+, beberapa A+ dan sebagainya. So jangan patah hati apabila dapat result nanti. So mesti apa yang kita buat sebagai effort kita mesti ada hasilnya. So just do your best in the exam. Lagi satu tips yang sangat penting ialah apabila pelajar dia sebelum SPM ni, dia memang banyak dia orang belajar daripada form 4 sampai form 5 ni, masa-masa akhir ni, lagipun lepas trial dan sebagainya, memang banyak benda dia orang belajar dan banyak benda dalam minda mereka. So one thing you have to do is to organize your thoughts. So macam mana saya pernah organize my thoughts sebelum SPM ni, 2-3 hari sebelum SPM ini, saya sudah tone down saya punya revision semua. Semakin hari semakin kurang saya punya revision sebab saya sudah banyak benda dah study dah. So, apa yang saya buat masa saya tone down saya punya revision semua, saya folderize saya punya revision. Sebab saya, Alina, masa dulu belajar 11 subjek. So, masa 11 subjek tu, kita ada BM, English, Maths dan semua knowledge tu dalam satu kepala ni. So, kita nak buat apa? Kita buka new folder, new folder, new folder. Rename all the folder. Bahasa Melayu, English, Maths, semua. So, all the knowledge we have, folderize. Masuk dalam folder-folder tersebut. Then, masa SPM tu, pada hari BM, keluarkan BM sahaja. Jangan keluarkan subjek-subjek lain. Tiba-tiba masa tulis karangan, teringat pula fizik, teringat pula Maths. Jangan begitu. So, folderize all your subject and apabila you keluarkan setiap folder tu, memang senang untuk give your best. Sebab takkan ada yang ada subjek yang mengganggu fikiran anda. So that is one thing which is sangat penting dan saya juga akan nasihatkan untuk jangan membuat aktiviti lasak. Okay, maybe if you want to relax, go for a walk, just santai-santai saja. Dekat-dekat rumah saja, jangan jauh-jauh sangat. And then lagipun kalau ada yang suka dengar music selalu masa belajar itu, sekarang masa untuk tone down your music also. Kalau yang suka dengar hip-hop tu, kurangkan.
tukar kepada muzik yang lebih relaxing, okay? Dan kurangkan juga makanan yang fast food dan juga makanan dekat luar. Amalkan makanan dekat rumah, cuba makan, suruh parents masak, makan dekat rumah. So avoid food poisoning ke macam itu. So memang kita kena jaga diri sendirilah sebelum duduk SPM ni. Sebab kalau sakit ke apa, sangat susah untuk perform to your best. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan good luck dan juga all the best kepada semua pelajar SPM Pro Max dan juga tahun ini juga pun ada kan, dua batch yang duduk kan. Okay. Okey, terima kasih Alina. Sebelum saya teruskan kepada Farhan, saya ada terbaca lagi satu soalan. Boleh dijadikan sebagai soalan terakhir lah kot untuk hari ni. Jadi soalan ni daripada pemilik akaun Facebook yang bernama Harid Haikal, di mana soalannya berbunyi, berapa lama persediaan dan apakah persediaan sebelum peperiksaan? Dan saya rasa saya nak ajukan soalan ni kepada Alina. Boleh tak Alina? Boleh. Okey Alina. Boleh Ain ulang soalan tersebut sekali lagi? Okey, soalannya berbunyi macam ni ya. Berapa lama persediaan dan apakah persediaan sebelum peperiksaan? Okey. Berapa lama persediaan tersebut? Actually, kalau tanyakan berapa lama persediaan tersebut, persediaan untuk menduduki SPM memang sangat lama. Sebagai pelajar sekolah menengah, memang kita ditrain untuk duduk peperiksaan SPM memang daripada Form 1. Kita dibelajar untuk cara membaca soalan, cara untuk membuat pengiraan. Semuanya merupakan satu collective knowledge yang akan digunakan pada SPM tersebut. So memang kalau ikutkan pendapat saya, memang persediaan untuk menduduki SPM tu memang sangat lama. Dan ada juga yang selama ni santai-santai, tiba-tiba Form 5 juga nak belajar. Memang perkara yang tidak disokong ataupun it is not advised, but kalau itu merupakan saat you realise bahawa saya kena duduk peperiksaan SPM, tapi tidak ada masalah, continue with your with all of your effort and so on, sebab tidak boleh buat apa-apa selepas ini. So kalau lambat realise, kita continue saja. Continue with all the best sampai till the end. So itu merupakan persediaan, pasal persediaan. Dan sebelum peperiksaan saya sudah bagi tahu, make sure benda-benda yang penting dalam setiap subjek itu kita tahu, dan kita harus tahu part mana dalam setiap subjek tu kita harus score. Kalau subjek sains, kita harus tahu, okay, paper 3 ni satu paper yang kita harus score. Kalau contoh BM ke apa, kita tahu, okay, paper karangan tu walaupun paper yang paling banyak you kena tulis, tapi memang satu paper yang walaupun you sudah tulis dapat markah. Kalau maths tu kena tahulah, okay, maths tu saya tak boleh buat semua, maybe saya nak fokus topik-topik ini sahaja. So itu merupakan persediaan yang anda boleh lakukan lah. Harap jawab soalan tersebut. Okay, thank you Alina. Semoga soalan tu terjawab ya. Okey, seterusnya saya persilakan pula saudara Farhan untuk memberikan kata-kata azimat yang terakhir kepada adik-adik SPM kita di luar sana sebelum kita mengakhiri program pada petang ini. Silakan Farhan. Terima kasih saudari Ain. So, kata-kata terakhir daripada saya, pertama sekali, nak berjaya kena jaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kedua, dengan sesama manusia sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan tu ialah the most important thing that we have to care. So kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Tuhan, macam mana nak dapat keberkatan yang kita buat tu? Faham tak? Dia yang bagi segalanya. Kalau kita buat problem dengan pesan pencipta kita sendiri, macam mana kita nak dapat kebaikan dekat dunia dan akhirat nanti? So buat lebih amalan-amalan sunat, okay? Solat sunat, baca Yasin, semua tu. Walaupun common, tapi common tu lah yang akan bantu kita untuk berjaya nanti. Ramai yang cakap, ni common ni, usaha yang common, tapi benda yang tu lah yang sebenarnya akan bawa kejayaan kita dekat-dekat apa yang kita buat ni. Kedua, jaga hubungan kita sama manusia, macam saudari Alina cakap tadi.
Jangan buat masalah dengan ibu bapa kita, dengan guru-guru kita, dengan rakan-rakan kita. Okay. So sebelum SPM nanti, call mak ayah, mak, pak, esok nak ambil SPM. So minta doa berkat. So moga dipermudahkan segala urusan. Kalau mak dan mak ayah ni doa, tak ada penghalang. So inilah punca salah satu kejayaan kita semua sebenarnya. Lepas tu minta berkat dengan guru-guru juga. Minta maaf kalau ada mengumpat ke apa ke. Penting untuk kita minta maaf, kan? Sebab dia yang bagi kita ilmu. Kemudian dengan rakan-rakan. Rakan-rakan ni lah yang sebenarnya yang bersama kita berjuang dari Form 1 sampai ke Form 5. Minta maaf kat kawan-kawan kalau kita ada buat salah. Kalau tak minta maaf, habis lah. Sebab doa seorang kawan tanpa pengetahuan kita sebenarnya makbul, mujarab. Okay. So kemudian kena jaga kita punya kesihatan fizikal dan mental. Okay. Walaupun nampak sihat, tapi kalau kita punya mental tak sihat, dia bahaya lah untuk kita yang dekat-dekat dengan SPM ni. So banyakkan makan-makan benda yang berkhasiat seperti kurma, kismis. Okay. Lepas tu telur separuh masak, half cook kan. Boleh tolong minta mak ataupun dewan makan tolong sediakan, boleh. So tak ada masalah, makan benda-benda yang sihat lah. Lepas tu habis SPM nanti, ingat jangan terus lupa semua folder-folder yang disimpan tu. Simpan dulu walaupun tak dipakai time cuti SPM kamu orang nanti. Pakai balik nanti time asasi. Jangan dibuang terus folder-folder yang dah dipakai dari Form 1 tu. Jangan dibuang dulu. Okay. Lepas tu buku-buku yang adik-adik dah belajar time Form 1 Form 5 tu, jangan terus buang ataupun sedekah. Bawa time kita nak sambung study nanti. So dia very 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 important. Alright. So my last word is good luck. Do your best. Cipta korang punya legacy. Habiskan korang punya pengajian dekat sekolah menengah ni dengan kemanisan lah. Okay. Buat yang terbaik. Ni yang last. Tak ada yang lagi dah. Ni ambil peluang ni untuk banggakan mak ayah kita. So itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Farhan. Jadi saya rasa kita sudah pun sampai ke penghujung masa. Jadi akhir kata, saya mewakili pihak asas sistem sendiri mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Dan andai kata kita ada peluang, ada rezeki, kita jumpa di lain hari, di lain waktu. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Alina dan juga saudara Farhan kerana sudi menjadi panel pada petang ini dan sudi berkongsi tips-tips kepada pelajar SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM ini. Jadi jangan lupa adik-adik untuk like Facebook Asas Sistem dan pilih asas sistem untuk adik-adik teruskan pengajian di peringkat asasi. Adik-adik pilihlah asas sistem ni di pilihan sebagai pilihan pertama ya adik-adik. Biasa ada baju free. Okey adik-adik. Okey, jadi dengan itu saya juga ingin memohon ribuan kemaafan kepada semua andai ada terkasar bahasa, tersilap kata dan andai ada salah silap sepanjang saya mengendalikan program pada petang ini. Jadi kami akhiri program kami pada petang ini dengan sebuah tayangan video yang telah dirakam khas untuk adik-adik semua. Jom kita saksikan. Bye-bye adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik SPM. Good luck untuk peperiksaan yang akan datang. Dan yang penting sekali, usaha, doa dan tawakal. All the best. Okay, saya ingin mengucapkan good luck kepada pelajar SPM pada tahun ini. Saya menjawab soalan hati-hati, baca elok-elok, fokus, berusaha semampu yang boleh dan dapatkan result sebaik yang mampu. Bye-bye. Good luck budak-budak SPM. Masa jawab soalan, tenang, jangan gelabah. Baca soalan betul-betul. Bagi yang Muslim, banyakkan berdoa, insyaAllah berjaya. Okay, bye. Bye.